Salam kasih, salam saudara, salam sayang pejabat mesra, salam di hulur tanda bersua, salam mesra pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ta'aruf tahbili sesi akademik 2013-2014 telah berlangsung selama 3 hari bermula pada hari Khamis 30 Mei 2013. Di dalam tempoh 3 hari tersebut, berbagai aktiviti dan program telah dilaksanakan demi membantu proses adaptasi dan asimilasi generasi baru pelajar Tamili pada tahun ini. Program dan aktiviti telah dirangka sedemikian rupa bagi menghimpun berbagai pengalaman kepada Tamili untuk lebih bersedia menghadapi kehidupan kampus. terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang selisih, tampillah Tuhan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Tanpa melengahkan masa, Majlis dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Husin, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Malaysia, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, Majlis mempersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tinggi kesyukuran dan terima kasih kepada orang yang menyediakan program-program dan kemudahan-kemudahan seperti ini. Terutamanya negara kita, kerajaan kita, pentadbir universiti yang telah menyediakan segala kemudahan yang kita dapat ini bagi membolehkan saudara-saudari datang untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman, pengetahuan dan lain-lain lagi yang diperlukan di dalam hidup saudara-saudari pada masa akan datang. Sesungguhnya kejayaan saudara-saudari ini adalah di antara yang terpilih dari yang terpilih, yang telah Tuhan tentukan. Orang lain yang beratus ribu lagi di luar di sana belum tentu dapat berpeluang seperti saudara dan saudari ini. Dan saudara-saudari sekalian telah pun berada di USIM yang saudara-saudari telah dipilih dalam satu program yang dinamakan program Tamhidi untuk menyediakan mahasiswa kita di dalam beberapa program terpilih atau dianggap kritikal. Sebelum saya bercakap sesuatu, saya nak maklumkan sedikit tentang Tamhidi ini. Kerana ada mahasiswa kita, pelajar kita, apabila balik ke kampung cuti, hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, sekarang cuti mudah sangat ya. Tanya dia ayahnya atau bapaknya, anak belajar di mana? Di Pusat Tamhidi USIM. Pusat Tamhidi itu apa nak? Saya pun tak tahu ya. Jadi saya nak maklumkan, janganlah sampai saudara balik kampung tak tahu tempat mengaji. Iaitu USIM semua orang tahu. Tetapi Pusat Tamhidi ini artinya pusat persediaan bagi pelajar yang terpilih, sama ada dalam bidang sains, dalam bidang undang-undang, dalam bidang perubatan, yang belajar untuk menyediakan pada suatu hari atau pada suatu masa nanti saudara-saudari akan masuk universiti. Tamhidi itu adalah bahasa Arab, artinya persediaan. Kerana sejarahnya Tamhidi ini, ketika semua universiti lain tidak dibolehkan untuk membuat pusat persediaan, pusat sains misalnya di UM dan lain-lain lagi, hanya di bawah kementerian satu pusat saja yang mengendalikan pusat matrikulasi. Jadi kita memohon pada ketika itu, kementerian mengatakan kalau pusat matrikulasi tak boleh buat dah, kerana matrikulasi ini hanya di bawah kementerian satu saja. Saya kata kalau nama lain boleh tak? Dia kata kalau nama lain bolehlah, kata dia. Saya kata sedang sajalah, besoknya saya mukakan nama Tamhidi. Okey, kata dia boleh. Isinya sama, tujuannya sama,
persediaannya sama, kemudahannya sama, malah lebih baik lagi daripada yang di bawah kementerian itu. Jadi itulah sejarah Tamhidi ini adalah istimewa sebenarnya. Pada ketika itu universiti-universiti lain tidak ada, kita dibenarkan, dan alhamdulillah Tamhidi barangkali kebetulan ketua pengarah masa itu Datuk Hasan, saya pun tak faham bahasa Arab, katanya tak apalah, buatlah kata dia. Inilah sejarahnya. Jadi kalau balik, kalau ditanya oleh ayah atau siapa, kata kami belajar di pusat Tamhidi, persediaan untuk masuk universiti. Saudara-saudara sekalian, selain daripada syukur dan terima kasih, apabila saudara datang belajar kemari ini, perkara yang sangat penting ialah saudara akan menghadapi satu trauma, kalau saya nak namakan trauma, satu cara hidup atau satu situasi yang berubah sama sekali daripada zaman saudara berada di peringkat menengah dahulu. Kalau di peringkat menengah, semuanya one way, diajar, dijaga, didisiplinkan dan lain-lain lagi. Tiba-tiba tuan-tuan, saudara-saudara sini datang ke universiti ini atau ke pusat Tamhidi ini, saudara akan melihat luas dunia. Bukannya dulu kecil, tidak, tetapi luas dalam maksudnya saudara akan berada dalam kebebasan. Saudara akan berada dalam pemikiran yang suka hati saudara boleh berfikir. Saudara akan boleh bertindak apa yang saudara nak buat. Saudara akan boleh belajar kalau saudara nak belajar. Tak nak belajar pun boleh. Jangan tak belajar ya. Saya sebut ni kalau tak nak belajar pun boleh. Artinya satu situasi yang ada pada saudara yang berbeza sama sekali dengan situasi di ketika saudara berada umur 18, 17 atau menengah dahulu. Hal ini yang saya nak ingatkan, yang saya ingin nasihatkan sedikit, kerana saya orang lama, bukan tua ya, orang lama. Kalau tidak, saudara benar-benar berfikir, berdisiplin, baik dalam mencari ilmu. Kalau dahulunya orang akan mengadakan tuition kepada saudara, di universiti tak ada tuition dah. Kalau dahulunya guru akan meminta saudara menghafal, menunjukkan muka surat dan sebagainya, di universiti tidak ada. Kalau dahulunya duduk di asrama, orang jaga pukul berapa saudara kena bangun, di universiti tidak ada seperti itu. Kalau dahulunya saudara pukul 1 kena makan, pukul 2:30 masuk balik kelas, di sini tidak ada. Kalau saudara tak nak makan langsung pun tak apa. Nak makan setiap kali rehat pun boleh, asalkan ada wang ya. Begitu juga pengurusan dengan kewangan. Wang saudara akan diberi setiap bulan. Kalau tidak pandai menjaganya, maka 15 hari saudara akan makan di kantin dan 15 hari saudara akan makan di bilik, iaitu mi segera. Itu yang saya nak sebutkan, perbezaan itu. Dengan sebab itu, saudara harus menjaga disiplin saudara. Disiplin berfikir, disiplin kehidupan, malah disiplin berpakaian. Kalau dahulu pakaian dijaga, dibasuh dan warnanya sama. Sekarang ini tidak. Saudara boleh, tetapi kita tidak membiarkan saudara berfikir. Setelah kita bagi guideline, tunjuk aja cara macam mana nak dapatkan ilmu, macam mana nak dapatkan keterampilan, maka terpulanglah kepada saudara dan saudari sekalian. Sebab itu kalau saudara buka falsafah universiti ini, kita sebutkan berilmu, berdisiplin, bertakwa. Artinya saudara datang sini mesti dapat ilmu, belajar betul-betul sebanyak mungkin. Ilmu itu bukan di dalam kelas saja, tetapi di rata-rata jalan di USIM ni ilmu belaka. Kerana pensyarah ramai, yang sunia yang lebih awal dari saudara ramai, perpustakaan besar, di mana saudara boleh dapat ilmu. Begitu juga saudara berada di sini harus melihat segala-galanya itu mesti untuk mendapatkan ilmu.
berdisiplin. Saya katakan tadi, falsafah kita berdisiplin. Saudara kalau ada ilmu tidak berdisiplin, tidak bermakna. Dengan pakaiannya kita harus berdisiplin, masanya harus berdisiplin, belajarnya harus berdisiplin, dan segala-galanya kita mengikut disiplin yang telah ditentukan oleh diri saudara sendiri macam mana nak maju. Lepas itu barulah saudara perlu bila keluar atau belum keluar lagi menjadi seorang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian yang luas. Ulul albab, ya, al-abrar yang disebutkan sekarang ini, dan juga abtari yang kita kehendaki. Dan pada masa yang sama, hubungan saudara takwa itu dengan Allah dan hubungan saudara dengan sesama manusia dan juga sesama masyarakat yang ada. Ini yang kita kehendaki. Falsafah yang mudah saya tafsirkan bagi falsafah usul, iaitu berilmu, berdisiplin dan bertakwa. Cukup untuk itu dahulu supaya saudara dapat menghayatinya nanti semasa di dalam tamhidi. Apabila saudara memasuki tahun pertama dan seterusnya universiti, kita akan tingkatkan lagi kepahaman itu. Falsafah visi dan misi musim ini akan kita terapkan lagi pada saudara-saudari sekalian sehinggalah saudara keluar, dan selepas keluar bagaimana visi dan misi saudara membawa mesej dan risalah kita. Saudara-saudara sekalian, saya diamanahkan pada malam ini ada sedikit tajuk berkenaan dengan pergeseran pandangan dan mazhab di kalangan orang-orang kita. Yang saya maksudkan bukan politik, ya, kita tak campur politik. Politik biarlah orang di luar sana, kerana politik ni kadang-kadang dia tidak ada sifir yang tentu. 2 kali 2 boleh jadi 10, 2 campur 2 boleh jadi 5. Itu politik punya disiplin. Tapi kita di sini tidak bercakap tentang yang tidak ada disiplin itu, ya. Untuk saudara dan saudara sekalian, selalunya anak-anak muda yang seperti ini mudah terpengaruh. Kalau terpengaruh yang baik, memang kita kehendaki. Tapi kadang-kadang terpengaruh dalam perkara-perkara yang sangat remeh-temeh, membuatkan saudara berfikir kadang-kadang tidak tidur dan sebagainya, kadang-kadang tinggal kelas dan lain-lain lagi. Ini yang kita tak mahu. Kita tahu, saya nak ambil sikit dalam bidang agama. Saya diamanahkan supaya cakap sikit tentang perkara ini. Negara kita mengamalkan Islam berdasarkan kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlussunnah wal Jamaah? Golongan majoriti Islam yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dalam fiqh kita bermazhabkan Syafi'i. Dalam akidah kita bermazhabkan atau aliran, iaitu Asy'ari. Sementara mazhab-mazhab lain kita boleh pakai dengan syarat tidak ada dalam mazhab Syafi'i, atau terdapat dalam mazhab Syafi'i tidak kuat, ada yang pandangannya lebih kuat. Pegangan ini sudah dominan bagi Malaysia, malah di rantau ini. Kalau kita lihat Brunei, Indonesia, Singapura, memang dari dulu sampai sekarang ini berpegang pada sunnah wal jamaah. Aliran fiqahnya Syafi'i dan aliran Asy'ariyahnya, akidahnya Asy'ari. Hal ini, pegangan ini membuatkan masyarakat Islam di rantau ini mempunyai kesepaduan dan tidak mempunyai pergeseran di dalam menghayati agama. Saudara tidak pernah dengar seperti mana daerah di Suria, di Lebanon dan lain-lain lagi, di mana dikatakan Sunni dengan Syi'i bergaduh. Bukan saja bergaduh bertekak, tetapi kadang-kadang berperang, bunuh-membunuh dan lain-lain. Ini sesama Islam. Di Malaysia, alhamdulillah, perpaduan ini menyebabkan kekuatan dalam bidang politik juga. Bukan saja kekuatan sesama Islam, memberikan suatu input, suatu kekuasaan,
suatu ketenangan kepada kehidupan masyarakat Islam apabila kita bergaul hidup sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Kita sini masyarakat majmuk, saudara lebih tahu, yang berbagai agama, berbagai budaya dan berbagai kehidupan yang perlu kita harmonikan. Maka pegangan agama yang kita pegang beratus tahun sekarang ini telah menghasilkan keharmonian, kesederhanaan dan sebagainya. Inilah yang disebut oleh Perdana Menteri kita, iaitu konsep Al-Wasatiyah. Apa yang berlaku di akhir-akhir ini di negara kita? Ada dua aliran dalam agama yang masuk sekarang ini. Pertama Syiah, yang kedua apa yang dinamakan Wahabi atau Wahabiyah. Dengar kan? Syiah, saudara dengar. Wahabi pun saudara dengar, berpunca daripada Saudi dan berpunca pada Iran. Baik, saya katakan tadi, kita di Malaysia berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah Imam Syafi'i, dan mazhab-mazhab yang muktabar yang lain kita gunakan, dan dalam akidah Asy'ari untuk menjaga perpaduan. Mazhab lain bukan kita katakan tidak betul. Maliki betul, Hambali betul, yang lain semuanya betul. Dengan sebab itu kita mengambil mereka ini kalau tidak ada dalam mazhab kita. Pegangan kita kepada mazhab Syafi'i dan Asy'ari ini bukan saja dari amalan ibadat, bukan saja dari kehidupan kita, malah kita tuliskan di dalam elemen-elemen pentadbiran agama Islam negeri-negeri dan juga di peringkat persekutuan. Puasa bagi melaksanakan sama ada mahkamah-mahkamah syariah, kita menggunakan mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Kecuali kalau tak ada, maka kita boleh ambil mazhab-mazhab yang lain, dengan syarat pengambilan itu hendaklah secara rasmi dan secara formal melalui iaitu channel-channel tertentu boleh kita gunakan. Saudara-saudari tentu tahu, misalnya saya buat contoh Syafi'i, kita dulu kalau nak bayar zakat kita kena pikul beras. Itu Syafi'i. Sekarang ini kita rasa sudah membebankan, tak ada siapa nak pikul padi dah. Orang Kedah kalau ada lagi lah padi agaknya, dia boleh pikul lagi. Tempat lain mana ada padi dah. Anak-anak kita, anak-anak cucu-cucu saya, kalau tanya padi itu, dia kata pokoknya ada sebesar ini ke sebesar macam mana, tak tahu dah pokok padi. Jadi macam mana nak bayar zakat ya? Jadi kita katakan okeylah, kita bertaklid kepada mazhab lain boleh dengan wang. Ini sebagai contoh. Tetapi apabila kita nak bertaklid, kita kena formal, masukkan dalam elemen majlis yang berkuasa, raja-raja dan sebagainya bersetuju, baru jadi satu amalan. Apa yang saya nak sebutkan, kenapa kita tidak boleh dengan Syiah? Saudara harus faham, Syiah dari segi akidah dan dari segi amalannya berbeza dengan kita. Kerana kalau saudara membaca sejarah Islam, saya tak pergi tinggi-tinggilah kerana nanti kan mengantuk pula ya. Syiah itu kelahirannya adalah disebabkan politik, berebut tentang khalifah dulu, pemerintahan. Selepas Sayyidina Hussein wafat, Sayyidina Ali wafat, maka berlaku 3 parti politik Islam yang pertama, Syiah, Khawarij dan Murji'ah. Itu parti-parti politik Islam yang pertama lahir pada abad ke-2 Hijrah. Dah beribu tahun lah ya. Syiah, dia mengatakan yang kita tak boleh terima ni, dia mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman adalah zalim kerana dia merampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Kita mengatakan bagi ahli sunnah, empat ini, iaitu 4 sahabat ini adalah kita hormati, sama saja. Kerana berdasarkan hadis Nabi, dia kata Khulafa' Ar-Rasyidin, Al-Mahdi hendaklah kita pegang. Ya. Yang kedua, yang lebih ekstrim pula dalam Syiah ini, dia kata wahyu ketika turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril tersilap kata dia. Tuhan
perintahkan dia hantar pada Sayyidina Ali, dia kata, bukan pada Muhammad. Ini satu penyelewengan besar. Kemudian ada yang ekstrim lagi, dia kata Ali itu lebih mulia daripada Muhammad, kerana pernah Nabi Muhammad mengatakan, aku ini rumah, kalau ilmu lah sebagai rumah, pintu ilmu ini Sayyidina Ali. Jadi mereka berpegang begitu, mengatakan Ali itu lebih mulia daripada Muhammad. Yang keempatnya, semua syekh-syekh mereka mereka mengatakan adalah maksum, artinya tak dosa. Kita mengatakan bahawa yang maksum ini hanya Nabi sahaja. Ini perbezaan dari sudut yang saya ringkaskan dari sudut akidah. Dari sudut syariah tentulah banyak, ya. Tapi kalau saya ceritakan sudut syariah ni, ada setengah yang suka, terutama kahwin mut'ah, kahwin kontrak, kahwin sekejap, ya. Saya pergi ceramah di Universiti UTM, kebetulan situ Syiah kuat. Dia kata, baguslah ustaz, dia kata, dia kita kahwin sekejap, lepas itu kontrak sign habis, kata dia kahwin lain lagi. Ini dipanggil kahwin mut'ah. Semayang dia kadang-kadang berlainan. Jadi ini yang kita tidak mahu. Kalau saudara-saudari ada bertemu di USIM ni, jumpa Datuk Bisi kita, cepat-cepat beritahu bagi Datuk Bisi, dia akan ceramahkan saudara apa faedah tak faedahnya. Kerana kahwin mut'ah ini kita tentulah, Datuk Bisi saya yakin dia tak setuju. Okey, itu Syiah. Kalau saya nak cerita memang banyak, kerana saya belajar dalam bidang ini, banyak perkara. Jadi kalau saudara belajar di sini ada saja isu ini, cepat-cepat bagi pihak berkuasa universiti ini, kerana kita tak mahu mereka mengganggu saudara mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari kemahiran, mencari apa yang diperlukan sebenarnya masuk universiti. Yang kedua, kenapa kita tidak mahu dengan Wahabi? Wahabi pada abad ke-12 Hijrah diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari bandar Najd di Makkatul Mukarramah di Saudi. Dia ini seorang alim. Tujuan dia adalah untuk membenteraskan segala bid'ah yang ada pada ketika itu. Kita tahu orang Arab pada ketika itu, termasuk juga bukan Arab, termasuk juga kita, kalau pergi ke Mekah misalnya, ambil orang kita dulu, bila disebutkan ini dulu tiang Babus Salam, dia pun perlu ambil berkat. Ini masjid kucing, ini bagai semuanya dia. Siapa yang cium Kaabah itu, maka dia akan masuk surga. Habiskan kain Kaabah tertarik, dan lain-lain lagi. Jadi Muhammad Abdul Wahab ini, dia melihat kepada bid'ah yang seperti ini, maka dia lahirkan satu pandangan, kita mesti memerangi bid'ah. Apa makna bid'ah? Artinya mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian Wahabi ini, jangan kata dia mazhab, dia adalah suatu gerakan, bukan mazhab, ya. Sebab itu kalau saudara berjumpa dengan orang-orang Saudi, jangan kata mazhab Wahabi, dia marah. Dia kata kami bukan bermazhab Wahabi. Wahabiyah itu satu gerakan membenterasi bid'ah. Jadi kita dengan Wahabi ini sebenarnya perbezaan dalam perkara-perkara yang remeh saja. Misalnya tak mau baca talqin, lepas sembahyang dia kata bid'ah doa, lepas bismillah tak ada, dan lain-lain lagi. Ini perkara yang kita katakan remeh dengan mereka. Tetapi berbahayanya, dan kita tidak maunya Wahabi ini bertapak di dalam universiti, malah di Malaysia ini, kecuali Perlis sekarang ni payah kita nak hadapi, orang Perlis ada sini. Tak apa, saya cakap terus terang ni, kerana yang Wahabiyah ni, yang Arab pun
yang Arab itu boleh tahan. Wahabiyah Malaysia ini, orang Melayu yang jadi Wahabi Malaysia ini lebih teruk dari Wahabi yang di Saudi. Semua dia bid'ah. Dia baca hadis pula, bid'ah itu dalalah, ana sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Saya kata di Malaysia kami ini sesat belaka. Ada 13,000, 14,000 orang Islam berpegang kepada mazhab Syafi'i. Artinya kita semua masuk neraka. Jadi yang ekstrim daripada Wahabiyah ini yang kita tidak mahu terima. Dan saya selaku pengurusi atau fatwa kebangsaan selalu berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini, dipanggil oleh kedutaan Saudi dan sebagainya. Kita bercakap terus terang, kita tidak mahu umat Islam di Malaysia ini berpecah kerana isu-isu yang remeh-temeh ini. Berpecah kerana orang ini tak nak baca bismillah, berpecah kerana orang ini baca bismillah. Orang Saudi sendiri bila datang kemari, Imam Masjidil Haram datang kemari, kita kata nak jadi imam di sini kena baca macam sini, dia turut, tak ada masalah. Kita pula pergi ke Mekah, saudara siapa yang dah pergi, Imam Masjidil Haram itu dia tak baca secara terang, dia baca perlahan saja, kita boleh ikut. Tetapi yang Syiah Wahabi Malaysia ini, orang Melayu yang jadi Wahabi ini, yang lebih teruk lagi daripada Wahabi yang sebenar. Jadi saudara-saudara sekalian, perbezaan-perbezaan yang seperti ini harus kita elakkan. Kalau tidak, kita habis masa dengan pertengkaran-pertengkaran perkara-perkara yang syirik ini. Jadi saya nak nasihatkan kepada anak-anak saya, ada yang setengahnya mengkali cucu saya dah, jangan kita mengambil perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita keliru dalam pegangan, keliru dalam pemikiran, dan keliru dalam kehidupan kita. Peganglah kepada ahli sunnah wal jamaah dan pegang apa yang telah kita lakukan. Tidak mungkin ahli sunnah wal jamaah yang daripada zaman Nabi sampai sekarang ini betul, orang nak katakan bid'ah. Mudah saja kalau dikatakan bid'ah itu, kerana bid'ah itu sesuatu rekaan yang tidak ada pada zaman Nabi. Kalau mereka nak pakai sunnah Nabi saja, nak pergi ke Mekah jangan naik kapal terbang lah. Zaman Nabi mana ada kapal terbang? Kena jalan kaki ni, atau naik unta dari sini pergi ke Mekah. Barangkali 4 ekor unta mati baru sampai ke Mekah. Ini yang dikatakan bid'ah. Sebab itu ahli sunnah mengatakan bid'ah itu betul, tetapi ada bid'ah hasanah yang baik dan ada bid'ah dalalah. Saudara reka mikrofon, reka bangunan, reka kapal terbang, apa juga, ini dikatakan rekaan hasanah, sign yang hasanah. Tapi kalau reka perkara untuk menjahanamkan dalam bahasa kasarnya kepada orang lain, itu betul berdosa. Rekaan yang berdasarkan kepada berlawanan dan kehendak-kehendak siasat syariah, qawaid syariah atau lain-lain lagi, itu yang tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, Islam tidak pernah menegah kita untuk menjadi seorang yang berjaya, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Islam tidak pernah menegah kita untuk menjadi seorang milioner. Sekarang ni orang tak panggil milion dah, bilioner. Asalkan ke mana kita dapat sumbernya, ke mana kita belanjakan apa yang kita dapat. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi seorang politician, menjadi seorang pemerintah, malah digalakkan asalkan kita mempunyai kuasa yang adil dan segala perbuatan kita mengikut saluran dan undang-undang yang sebenar. Saya fikir sampai dah amanah yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit saja daripada perkara yang dah kadang-kadang berlaku dalam universiti kita. Kita minta musim ini saudara-saudara kita beri pengetahuan bukan saja sains dan teknologi, tetapi pengetahuan tentang Islam, membina rohani saudara, membina minda saudara, membina fizikal saudara,
sesuatu isu yang saudara hadapi, nilailah dengan ilmu yang saudara diberi. Jangan pakai ambil ikut tingkap. Saudara mempunyai ijazah dalam Islam, tetapi pergi dengar orang yang SPM pun tak ada di luar sana memberi fatwa kepada saudara, mengajak saudara, memberi pandangan kepada saudara. Itu betul. Jangan. Ilmu yang kita nak tadi hendaklah didisiplinkan ke arah menjadikan kita seorang yang bertakwa. Jadi kalau nak panjang-panjang tentang mazhab-mazhab ini atau pemikiran-pemikiran Islam ini, saya sentiasa ada masih lagi di musim ini, boleh datang berjumpa, dan banyak ustaz-ustaz lain yang faham dan juga mengetahui tentang perkara ini. Timbalah ilmu, ambillah ilmu daripada sumbernya yang betul, dan daripada ustaz, kata Arab ni ustaz yang mursyid, yang betul-betul tahu. Dengan sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita di sini dari segi penguasaan bahasa, kita hendak saudara-saudara sekalian menguasai sekurang-kurangnya. Daripada mula saya pijak kaki ke USIM ini, kita mengatakan sekurang-kurangnya selain daripada bahasa ibunda kita, mestilah tahu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Sekurang-kurangnya. Kerana dua bahasa inilah sumber ilmu. Makin banyak saudara tahu ilmu bahasa, makin banyak ilmu saudara tahu. Kerana bahasa itulah yang melambangkan, memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita di mana ilmu itu. Jangan belajar sama sekali menerusi terjemahan yang bukan ada authority. Belajar Al-Quran, Al-Quran dia tak tahu, tapi terjemahan dia saja tahu. Kita tak mahu. Belajar sains, asasnya tak tahu, saudara hanya tahu dengar-dengar saja, tidak berdasarkan pada fakta. Tak mahu. Ambil daripada bahasanya yang asal, belajar bahasa itu. Kalau dia pada bahasa Perancis, maka saudara kena belajar bahasa Perancis. Bahasa Arab, kena belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris, kena belajar bahasa Inggeris. Sebab itu kita tidak ada kompromi. Ini Datuk Bisi ada depan ni. Kita tidak ada kompromi. Dan saya yakin apabila dia baru pun masuk, dia sudah setuju. Pelajar kita mesti menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Pada masa yang sama, dia mesti menguasai ilmu agama dan ilmu moden terpulang pada bidang masing-masing. Pakar dalam bidang perubatan, dia juga tahu tentang agama. Pakar dalam bidang sains, dia juga tahu tentang agama. Pakar dalam bidang undang-undang, dia tahu sivil dan syariah. Jadi barulah kita nak jadikan dulu yang disebut oleh pelajar pertama kita terima. Dia kata, ustaz di sini nak jadikan kita wangi dua dalam satu. Dia kata macam shampoo pula. Tuan-tuan dan puan-puan, apa istilah nak bagi tak apa, asalkan anak-anak di sini menjadi manusia yang betul, manusia yang berilmu, manusia yang berdisiplin, manusia yang bertakwa. Nak letak ulul albab pun tak apa, nama-nama lain pun tak apa, kita tak penting. Yang penting saudara bila keluar dalam masyarakat, saudara bukan hanya memenuhi kehendak-kehendak pasaran. Apa yang kita nak, saudara dan saudari mampu menguasai, mewarnai masyarakat. Kalau saudara masuk dalam perbankan Islam, boleh saudara mengubah. Ada bidang yang saudara boleh warnakan perbankan Islam itu. Kalau saudara masuk dalam politik, jangan hanya pergi menolong, memanjat untuk memacak bendera-bendera saja. Tetapi saudara hendaklah menjadi pengarah, menjadi orang yang tahu, boleh mewarnai kedudukan masyarakat. Di mana saudara nak bawa, itu yang kita kehendaki apabila saudara-saudari keluar. Bukan orang kata nak cari 40 orang pekerja, USIM ada 40 orang. Tidak. USIM
Akan ada walaupun 10 orang, tetapi dia menguasai dan mewarnai dalam masyarakat. Saya janji dengan Datuk Bisi tadi, dia ada memang untuk program Profesor Negara. Saya berhentilah dulu di sini. Akhir sekali saya nak nasihatkan anak-anak sekalian, tidak ada jalan lain untuk memajukan kita adalah diri kita. Untuk meningkatkan prestasi kita, diri kita. Untuk memastikan hidup masa depan kita berjaya, gemilang, terbilang ke istilah Tunlah Badawi dulu, kita yang akan buat. Kalau saudara tidak ada daripada dalam saudara sendiri, harapkan orang menolak dari belakang, janganlah saudara mimpi untuk berjaya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda penghargaan di atas kehadiran yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein, diiringi yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, yang diiringi oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Hasim bin Nolah ke pentas bagi dipermulakan acara penyampaian semata. Majlis dengan segala hormatnya persilakan. Untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Haji Abdul Syukur bin Haji Hussein sebagai tanda kenang-kenangan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri dan juga Datuk-Datuk